benarkan Tan Sri Yang di-Pertua. Saya tak nak kita lupa bahawa sejak sekian lama perjuangan kita juga adalah di jalanan. Seterusnya, saya ingin juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan semua kaki tangan awam yang telah bertungkus lumus untuk menyediakan dokumen kajian separuh penggal RMK12 ini. Saya juga ingin mengambil peluang ini untuk mengiktiraf kerja yang dilakukan oleh UN Global Compact Network Malaysia yang juga telah dirujuk dalam dokumen KSP RMK12 ini. Tan Sri Yang di-Pertua, isu pertama yang saya nak bangkitkan adalah berkenaan dengan pengangkutan awam. Di mana-mana saya pergi di kawasan Parlimen Bangi, antara rungutan yang akan diberitahu kepada saya adalah tentang kesesakan lalu lintas. Dan sudah tentu saya juga dalam Dewan ini pernah membangkitkan keperluan untuk bina flyover, untuk bina lebarkan jalan dan sebagainya. Tetapi Tan Sri Yang di-Pertua, kita boleh bina seberapa banyak flyover, lebarkan seberapa banyak jalan, tetapi jika kita tidak menyelesaikan kebergantungan kita kepada kenderaan bermotor seperti kereta, ini tidak akan pernah mencukupi. Ini bermakna, Tan Sri Yang di-Pertua, terdapatnya keperluan yang mendesak untuk kita menambah baik sistem pengangkutan awam kita, khususnya di Lembah Kelang. Saya telah dapat maklum balas daripada kumpulan advokasi pengangkutan awam Transit My dalam ucapan saya ini. Saya ingin bangkitkan beberapa perkara. Pertama, reka bentuk bandar-bandar kita, Tan Sri Yang di-Pertua, adalah terlalu car-centric. Putrajaya ada di sini, saya percaya dia pun akan bersetuju bahawa bandar-bandar kita terlalu memaksa warga dalam bandar tersebut untuk menggunakan kenderaan bermotor. Jadi kita harus melihat bagaimana bandar-bandar ini kita boleh kurangkan kebergantungan kepada pengangkutan awam. Di sini saya ingin mencadangkan supaya satu dana diberikan kepada PBT-PBT yang ada dalam Lembah Kelang ini untuk mereka menjadikan lebih banyak, contohnya tempat pejalan kaki, tempat supaya adanya pengangkutan micromobility dan sebagainya. Kalau kita tak bagi pada mereka, mereka memang tidak ada dana yang mencukupi untuk membuat perkara ini. Jadi perlu ada intervensi daripada pihak kerajaan persekutuan. Kedua, saya juga menyambut baik baru-baru ini pengumuman yang telah dibuat oleh Kementerian Pengangkutan bahawa Kementerian akan menambah jumlah bas daripada 766 yang sedia ada, bas dalam Lembah Kelang ini kepada 1,000 by the end of the year dengan izin. Pada masa yang sama, Tan Sri Yang di-Pertua, perlu ada keperluan juga untuk kita meluaskan lagi jaringan bas rapid transit ataupun BRT dengan menambah laluan BRT ini di seluruh Lembah Kelang. Dan kerajaan juga harus membentangkan satu strategi untuk memastikan bahawa kita perluaskan lagi BRT ini di seluruh bandar-bandar dalam Lembah Kelang. Di samping itu, laluan khusus untuk bas juga, Tan Sri Yang di-Pertua, harus ada. Saya bukan bercakap tentang painted lanes yang mana kita ada laluan yang dicat sahaja. Saya bercakap tentang separated lanes dengan izin. Maknanya memang diasingkan daripada jalan raya supaya kereta biasa ni tak guna laluan-laluan bas ini. Itu berkenaan dengan pengangkutan awam. Seterusnya saya ingin pergi kepada isu di kawasan Parlimen Bangi. Dah tentu banyak isu, tetapi saya nak sentuh satu saja, Tan Sri Yang di-Pertua, iaitu berkenaan dengan sekolah dalam kawasan Parlimen Bangi. Kawasan Parlimen Bangi ini adalah seperti yang ramai tahu, kawasan parlimen dengan jumlah pengundi yang paling besar, 300,000 pengundi. Dan jumlah penduduk pula adalah lebih daripada 690,000, Tan Sri Yang di-Pertua. Kami ini lebih besar daripada negara Luxembourg dari segi jumlah populasi. Luxembourg hanya ada 660,000 orang yang tinggal di sana. Jadi dengan kepadatan penduduk ini dan kemudian kepesatan
pembangunan di sini. Sebelum ini rakan saya daripada Hulu Langat bercakap tentang kepesatan ini. Dengan kepesatan dan kepadatan ini perlu juga ada kemudahan-kemudahan awam seperti sekolah. Tapi malangnya kalau kita tengok data daripada DOSEM menunjukkan bahawa jumlah sekolah di Bangi ini per 1,000 kanak-kanak adalah jauh di bawah median di kalangan kawasan-kawasan parlimen lain. Ini bermakna, Tan Sri Yang Di-Pertua, Bangi tidak mempunyai sekolah yang mencukupi. Dalam RMK 10, RMK 10 bukan RMK 12, RMK 10 ada satu projek pembinaan di Taman Sutera Kajang. Kemudian juga ada satu lagi projek untuk pembinaan sekolah SMK BTHO yang sepatutnya siap. Tetapi dua-dua ini telah mengalami kelewatan dan sebagainya, sampai sekarang masih belum siap. Kemudian di bawah RMK 12 pula ada satu sekolah yang telah diluluskan untuk dibina di kawasan Alam Sari. Saya benar-benar berharap projek-projek untuk membina sekolah ini dalam kawasan Parlimen Bangi dapat dipercepatkan. Sebab walaupun kita dah bina sekolah-sekolah ni, ia masih tidak mencukupi. Dan saya berharap bahawa pihak kerajaan dapat mempertimbangkan untuk membina atau memasukkan dalam RMK ke-12 ini satu atau dua sekolah lagi dalam kawasan Parlimen Bangi. Akhir sekali, Tan Sri Yang Di-Pertua, saya ingin pohon mungkin dalam 1 minit. Saya nak akhiri ucapan saya dengan mengimbau kembali kata-kata Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub dalam Dewan yang mulia ini awal tahun ini. Saya ingat lagi saya berada dalam Dewan ini. Masa itu Allahyarham menggulung untuk kementeriannya dan telah menyentuh tentang menu rahmah. Allahyarham pada ketika itu telah berkongsikan harapannya supaya rahmah ini menjadi satu nilai. Dan akhirnya ia dapat menjadikan negara kita ini sebagai satu negara yang penuh kasih sayang. Ucapan Allahyarham ini sebenarnya telah menyentuh saya sebagai seorang ahli parlimen penggal pertama. Mengingatkan saya kenapa kita berada dalam Dewan ini, Tan Sri Yang Di-Pertua. Kenapa 222 orang ada dalam Dewan ini. Bukan untuk harta, bukan untuk jawatan, tapi akhirnya untuk rakyat. Jangan kita lupa mengapa kita berada di sini. Allahyarham Datuk Seri Salahuddin telah lama meninggalkan kita. Tidak lamalah, tetapi telah meninggalkan kita. Akan tetapi saya percaya bahawa impiannya untuk membina satu negara rahmah tidak harus terhenti dengan pemergiannya. Maka saya ingin menyeru rakan-rakan saya di sebelah sini, rakan-rakan saya di sebelah sana, untuk bersama-sama kita berganding bahu untuk buat yang terbaik untuk tanah air kita. Sebab akhirnya saya percaya kalau kita benar-benar ikhlas dan mahu membina negara yang lebih baik melalui RMK ini, melalui projek-projek lain, insya-Allah kita akan dapat membina satu negara rahmah. Dengan itu, Tan Sri Yang Di-Pertua, saya Bangi mohon menyokong usul kajian separuh penggal RMK ke-12. Sekian, terima kasih. Baik. Terima kasih, Bangi. Sekarang saya jemput Baling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Yang Di-Pertua, terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk bersama-sama membahas kajian separuh penggal rancangan Malaysia yang ke-12 pada malam ini. Tidak lupa juga saya ingin meluahkan rasa simpati kepada rakyat Maghribi yang menghadapi ujian bencana gempa bumi yang mengorbankan hampir 3,000 nyawa pada 8 hari bulan 9 hari Jumaat yang lepas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan Malaysia daripada bencana ini. Tuan Yang Di-Pertua, saya ingin menyampaikan beberapa perkara berkaitan dengan kawasan saya di Baling.
Yang pertama ialah berkaitan dengan kita dengar Baling tidak lekang daripada isu banjir. Rancangan Malaysia yang ke-12 yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri yang ke-9 telah memperuntukkan 1.3 juta bilion bagi melaksanakan 7 rancangan tempatan banjir dalam usaha meminimumkan kesan banjir di Kedah, termasuklah kawasan Baling. Persoalan yang ingin saya bangkitkan ialah setakat manakah persediaan kerajaan dalam menghadapi musim tengkujuh pada tahun ini, terutama bagi mengurangkan risiko kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda jika berlakunya banjir pada tahun ini. Sehubungan dengan itu, banjir yang melanda Baling pada 4 hari bulan 7 2021 bukan sahaja kehilangan dan kerosakan harta benda, tetapi kehilangan nyawa rakyat Baling selama 4 orang. Kesan daripada itu, jambatan atau titi, beberapa jambatan atau titi yang runtuh dan sebahagiannya belum lagi dibina semula, di mana titi atau jambatan ini merupakan laluan utama penduduk yang terlibat dengan kawasan banjir ini. Yang kedua, sering dibangkitkan oleh bukan saja saya, tetapi rakan-rakan saya yang berada di kawasan kebun getah, di mana penduduk-penduduk di Baling ini seramai lebih kurang 180,000 orang. Sebahagian besar mereka hidup di bawah paras kemiskinan. Penoreh-penoreh begitu gusar dengan keadaan harga yang tidak ada penyelesaian bagi meningkatkan harganya. Dan saya rasa ramai lagi ahli-ahli parlimen yang ada ladang getah berharap harga getah ini dinaikkan pada sepatutnya. Dan saya harap kerajaan ada mekanisme khusus bagi menangani masalah ini. Saya melihat banyak daripada pengusaha getah sudah beralih kepada tanaman-tanaman lain untuk mereka menghadapi dan menampung perbelanjaan harian, di mana harga keperluan harian begitu tinggi. Saya memasuki ataupun melawat kampung-kampung yang pengundi di kawasan saya ada lebih daripada 140,000. Saya rasa begitu sedih melihat keadaan mereka, di mana terpaksa menanggung penderitaan ini. Saya melawat, ada rumah yang suaminya lumpuh, hanya tinggal isteri yang terpaksa menanggung sara hidup anak-anak yang ada 4, 5, 6 orang. Dan sebahagian mereka datang ke pejabat kami, sama ada di pejabat parlimen ataupun DUN, untuk memohon bantuan. Tetapi apakan daya, kami hanya dapat ataupun mampu memberi bantuan sekadar kemampuan yang ada pada kami, sedangkan peruntukan tidak diberikan kepada kami. Tadi rakan kita daripada Kelang menyebut bahawa kawasannya mendapat peruntukan tetapi tidak mencukupi. Bayangkan bagaimana kami yang tidak mendapat peruntukan ini. Saya harap kerajaan Madani di bawah pimpinan Tan Bun memberi pertimbangan yang sebaiknya, kerana apa yang mereka dapat, kami juga patut dapat.
Kerana itu adalah wang rakyat yang perlu kami sampaikan kepada mereka bagi meringankan bebanan yang mereka tanggung. Yang kedua, yang ketiga, Kedah merupakan antara pengeluar beras dan mempunyai kawasan bendang terbanyak di Malaysia. Sebagai makanan harian, masyarakat Malaysia adalah wajar kerajaan memberi insentif berbentuk fiskal dengan kadar yang munasabah kepada negeri jelapang padi ini. Pemberian ini adalah selaras dengan kajian perancangan guna tanah kawasan sumber makanan negara yang mempunyai perancangan khusus bagi sekuriti makanan negara. Dalam masa yang sama, kerajaan negeri komited untuk meningkatkan produktiviti pengeluaran padi dan menyokong penuh projek penanaman padi pada 5 kali 2 tahun. Semalam, Lembaga Zakat Negeri Kedah telah melaksanakan majlis pelancaran menuai padi benih di bawah program Smart Sawah berskala besar Asnaf. Program ini menunjukkan kerajaan negeri Kedah serius dalam menjaga makanan negara, terutamanya bagi memerami harta beras yang menyebabkan pesawah padi terbeban dengan taikun-taikun beras ini. Yang akhir sekali, Tuan Yang di-Pertua, saya memohon dan meminta Kementerian Pendidikan supaya memberi perhatian yang serius kepada sekolah-sekolah di kawasan Baling, kawasan saya, yang sampai sekarang ini pun masih ramai sekolah-sekolah yang tidak mendapat internet yang sempurna. Seperti yang kita sedia maklum bahawa murid-murid yang belajar di sekolah kawasan Baling adalah murid-murid yang baik dari segi pelajarannya. Tetapi oleh kerana kemudahan ini tak disediakan dengan baik, maka mereka akan ketinggalan. Termasuklah sekolah-sekolah kerajaan, sekolah agama, sekolah pondok, tahfiz yang perlu diberi perhatian oleh Kementerian Pendidikan. Akhir sekali, saya memohon supaya apa yang dibangkitkan bukan sahaja hari ini tetapi penggal-penggal yang lepas supaya diambil perhatian dan untuk memberi kemudahan kepada rakyat, terutama sekali rakyat-rakyat miskin di kawasan saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput Batu Pahat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani dan selamat malam kepada semua. Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih kerana memberi kesempatan kepada Batu Pahat pada malam ini untuk serta dalam perbahasan laporan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Bagi memulakan perbahasan, saya ingin menarik perhatian kepada ahli Dewan Yang Mulia ini kepada tema rancangan Malaysia yang ke-12 iaitu menjana semula ekonomi, mempukuhkan keselamatan, kesejahteraan dan inklusiviti dan melonjakkan kemampanan. Dan kesempatan ini saya hanya ingin menyentuh isu pendapatan dan kesejahteraan rakyat. Tan Sri Yang di-Pertua ingin dimaklumkan sasaran terpilih rancangan Malaysia ke-12 ini iaitu menjelang 2025 adalah seperti berikut. Pertumbuhan ekonomi 4 hingga 5.5%, pendapatan per kapita 58,000, kadar pampasan pekerja 40%, purata pendapatan isi rumah RM10,000. Dari kajian pendapatan isi rumah DOSEM pada tahun 2022, purata pendapatan isi rumah Malaysia telah mencapai RM8,479 berbanding pada 2019 adalah RM7,901.
dan pada 2016 adalah sebanyak RM6,957. Data resum ini telah menunjukkan pertumbuhan purata pendapatan isi rumah pada tahun 2016 ke 2019 adalah pada kadar 4.23%. Pertumbuhan dari tahun 2019 hingga 2022 agak mengecil kepada 2.4%. Tan Sri Yang di-Pertua di peringkat negeri pula iaitu Wilayah Persekutuan Putrajaya, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor, purata pendapatan isi rumah pada tahun 2022 adalah melebihi RM12,000. Sementara itu bagi negeri Johor, Pulau Pinang, Melaka dan Wilayah Persekutuan Labuan, pencapaiannya adalah sekitar RM8,000 hingga RM8,600. Diingatkan juga bahawa 48% dari bilangan isi rumah di Malaysia berada dalam 7 negeri ini, iaitu Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya, Johor, Pulau Pinang, Melaka dan Labuan. Berdasarkan pertumbuhan ekonomi semasa, 7 negeri ini dijangka tiada masalah untuk mencapai sasaran purata pendapatan yang telah ditetapkan, iaitu pada rancangan Malaysia ke-12, iaitu RM10,000 menjelang tahun 2025. Tan Sri Yang di-Pertua, untuk 9 negeri yang lain iaitu Terengganu, Negeri Sembilan, Sarawak, Sabah, Perak, Pahang, Perlis, Kedah dan Kelantan, purata pendapatannya adalah di antara RM4,800 hingga RM7,200. 52% dari keseluruhan isi rumah di Malaysia adalah berada di 9 negeri ini. Saya yakin dengan usaha yang lebih fokus dan bersungguh-sungguh di bawah kempinan Kerajaan Madani, insya-Allah akan mampu melonjakkan purata pendapatan isi rumah di 9 negeri ini ke arah mencapai paras purata yang disasarkan. Perlu ditegaskan juga paras garis kemiskinan yang baru dikeluarkan oleh pihak DOSOM telah berubah dari RM2,208 pada tahun 2019 kepada RM2,589 pada tahun 2022. Tan Sri Yang di-Pertua, Kerajaan Madani melalui 7 kerangka hala tuju ekonomi baru Malaysia yang diumumkan pada Ogos 2023, antaranya adalah mensasarkan pendapatan buruh 45% dari keseluruhan pendapatan dalam tempoh 10 tahun akan datang. Dalam rancangan Malaysia ke-12 juga mensasarkan pendapatan pekerja pada kadar 37.2 hingga 40% dari keseluruhan pendapatan pada tahun 2025. Oleh itu, strategi yang sama tapi tempoh masa yang berbeza adalah satu penyelesaian yang cukup baik. Perancangan yang baik perlukan pelaksanaan yang berterusan. Jadi, Batu Pahat mencadangkan agar semua sektor yang membangunkan sumber manusia ini, sama ada di sektor awam maupun sektor swasta, perlulah diselaraskan keupayaan masing-masing untuk mencapai matlamat tersebut. Tan Sri Yang di-Pertua, selain tumpuan kepada kumpulan isi rumah yang berada di bawah kemiskinan, salah satu cabaran yang lain ialah bagaimana untuk meningkatkan simpanan di kalangan Bumiputera dalam amanah saham Bumiputera, di mana terdapat kini 10.7 juta pelabur yang terlibat. Sehingga Disember 2022, jumlah pegangan saham dalam amanah saham Bumiputera adalah bernilai 186.2 bilion berbanding 181.8 bilion pada tahun 2021. Iaitu pertambahan hanya sekitar 4.4 bilion untuk tahun 2022. Langkah bank memberikan pinjaman amanah saham ASB ini masa kini telah memberikan kesan yang negatif kepada peminjam kerana dalam tempoh 5 hingga 10 tahun ramai peminjam telah gagal untuk menyambung pembayaran semula kepada bank. Oleh itu, apabila peminjam gagal membuat bayaran bulanan, bank pula terpaksa menjual saham tersebut demi mencapai keuntungan. Pertukaran begini tidak memberi apa-apa nilai tambah ke atas ekuiti, malahan ini telah merugikan kepada peminjam dan telah menyusutkan nilai hak di kalangan Bumiputera. Oleh itu, pihak kerajaan hendaklah meniti semula dasar pinjaman untuk melabur dalam amanah saham Bumiputera. Tan Sri Yang di-Pertua, saya percaya bahawa KSP RMK12 ini sangat komprehensif dalam menyelesaikan pelbagai masalah. Saya sangat setuju dengan usaha kerajaan dalam meningkatkan pembangunan luar bandar dengan memperkuatkan integrasi antara bandar ke luar bandar atau luar bandar ke bandar. Kerajaan telah meletakkan sasaran untuk mempunyai 2,800 km jalan berturap di luar bandar. Ini polisi yang sangat baik dalam memastikan integrasi antara kawasan luar bandar dapat ditingkatkan dan akhirnya akan memberi impak kepada pembangunan ekonomi luar bandar.
Pada itu, saya ingin membangkitkan mengenai kajian air bawah tanah underground water. Perkara ini pernah dibangkitkan semasa kajian sebelum ini, tapi tiada langkah progresif yang dibuat. Seperti kita semua sedia maklum, di Malaysia, kita mempunyai simpanan air bawah tanah sebanyak 5,000 bilion kubik meter dan hanya 2% digunakan buat masa sekarang. Saya sedar akan ada yang tidak setuju mengenai idea ini, tapi air bawah tanah sesuai untuk dijadikan alternatif tambahan bagi bekalan air negara, terutama bagi kawasan yang mempunyai masalah bekalan air. Salah satu contoh yang boleh dijadikan rujukan adalah Bandar Raya Kumamoto di Pulau Kyushu, Jepun, di mana penduduk bandar tersebut mempunyai 740,000 penduduk dan hampir 100% menggunakan air bawah tanah. Kelebihan bagi air bawah tanah ini adalah lebih murah kerana kurang terdedah kepada pencemaran. Saya percaya air bawah tanah boleh menjadi alternatif kepada kerajaan Malaysia sebagai bekalan air tambahan kepada rakyat Malaysia. Tan Sri Yang Pertua, bagi saya seminit dua. Saya ingin mengambil kesempatan ini juga menjawabkan mengenai isu-isu setempat yang berlaku di Parlimen Batu Pahat. Isu banjir merupakan isu kritikal di Parlimen Batu Pahat. Saya mengambil contoh banjir di Kampung Sungai Ayam. Banjir kerap berlaku di kampung ini. Bulan Julai sahaja lebih kurang 5 kali dalam sebulan. Pelbagai faktor dia kata punca kepada banjir ini, maka saya ingin mencadangkan rancangan projek tempatan banjir di Kampung Sungai Ayam perlu disegerakan bagi menyelesaikan masalah banjir yang berterusan. Kerana banjir ini telah merosakkan beberapa buah rumah dan juga telah menyebabkan keadaan sekitar sungai menjadi lebih bahaya. Kesimpulannya, Tuan Pengerusi, Tan Sri Pengerusi, Tan Sri Datuk Yang Pertua, kajian KSP Amerika 12 ini merupakan satu dasar yang kritikal yang akan menentukan hala tuju ekonomi Malaysia pada masa depan. Pelbagai segmen telah diambil kira dalam memastikan polisi dan dasar ini akan beri impak kepada ekonomi negara. Saya harap setiap persoalan dan solusi yang dicadangkan oleh saya ini dapat diberikan perhatian oleh kerajaan dan kita mahukan laporan kajian separuh penggal Amerika 12 ini bukan hanya dokumen hitam putih tapi juga menjadi dasar dalam menggerak ekonomi negara. Di sini saya akhiri ucapan saya dengan serakat pantun untuk semua. Hati kerengga sama dicecah, hati gajah bersama dilapah. Berbahas berbagai kaedah demi menyokong setiap wadah. Tuan Tan Sri Yang Pertua, saya menyokong laporan separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Batu Pahat. Sekarang saya jemput Kanga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang saya hormati Tuan Speaker, Tan Sri Speaker dan rakan-rakan ahli majlis. Jadi rasanya banyak isu yang telah dibincangkan dan saya yang ujung-ujung ni tinggal yang banyak yang telah dibincangkan. Tapi apapun saya tetap akan berbicara jugalah. Cuma saya ubah sikitlah. Jadi yang pertama saya nak sentuh tentang kebebasan bersuara. Jadi mengapakah kerajaan pada hari ini sering menyekat kebebasan bersuara sehingga ada kereta polis yang akan datang ambil kat depan rumah? Adakah negara Malaysia kini terlalu berbahaya? Adakah sering berlaku huru-hara dan pembunuhan ketika pilihan raya? Jadi untuk pengetahuan semua, Malaysia adalah sebuah negara yang aman. Dan rakyat Malaysia masih lagi berpendidikan dan belum ada lagi isu-isu yang ketara berkaitannya dengan rusuhan dalam pilihan raya dan sebagainya. Kalau nak tengok rusuhan, lebih baik tengok di padang bola ataupun di stadium. Bila ada Liga Malaysia, di situ lagi banyak pergaduhan berbanding dengan dalam pilihan raya. Jadi kalau kita lihat balik, pihak polis terpaksa bekerja keras, bertunggu lumus, membuat rakaman ucapan, menunggu beramai-ramai ketika ceramah pilihan raya. Ahli-ahli politik oposisi atau pembangkang dipanggil ke balai polis untuk diambil keterangan dan macam-macam lagi. Dan saya dengar cerita, petani pun ada lagi kena angkut ke balai. Jadi kalau kita lihat balik, inilah antara punca dalam pilihan raya awal, anggota-anggota keselamatan lebih menyokong Perikatan Nasional kerana mereka ditekan oleh kerajaan perpaduan. Saya pergi yang kedua.
Ini berkaitannya dengan agro makanan ke arah keterjaminan makanan. Jadi pada tahun 2021 seperti yang tercatat, hanya 16.3% daripada tanah pertanian digunakan untuk agro makanan dan dijangka meningkat 1.2% terutamanya kawasan penanaman sayur-sayuran. Ini yang disentuh dalam kajian separuh penggal RM ke-12 2021-2025. Persoalannya, mengapakah kita tidak menuju ke arah pengeluaran secara besar-besaran? Kalau di Eropah, pada satu ketika dahulu, muncul apa yang dipanggil sebagai revolusi pertanian, di mana pengeluaran hasil pertanian dijalankan secara besar-besaran. Negara Malaysia dianugerahkan oleh Allah SWT tanah yang amat subur, pokok-pokok tumbuh menghijau. Tanah kita belum lagi diusahakan secara giat. Jadi, saya mencadangkan kepada Kementerian Pertanian supaya mencari jalan supaya padi boleh ditanam di tanah-tanah yang lain, bukan setakat di sawah saja. Sebab kalau kita lihat balik, berlaku perubahan teknologi dalam kegiatan pertanian. Saya bagi contoh, tanaman anggur. Tanaman anggur hidup subur di negeri Perlis, sedangkan ia adalah tanaman dari kawasan berhawa sederhana. Begitu juga tanaman pokok buah tin yang banyak di tanah Arab juga hidup subur di Perlis. Jadi saya mohon Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan supaya melalui agensi-agensi mereka mencari jalan supaya tanaman padi boleh ditanam di merata-rata tanah di Malaysia ini. Jadi sampai bila kita perlu bergantung kepada import? Beras ramah pun sudah naik harga. Daripada RM10 untuk 5 kilo menjadi kepada RM13 untuk 5 kilo. Jadi orang kampung bukan nak berimport, berapa pun tak apa, asalkan dapat makan. Jadi mengikut pemilik rangkaian runcit Amir Ali Maidin mengecam tindakan kerajaan. Ini bukan saya kata. Ini pemilik Maidin, Encik Amir Ali Maidin mengecam tindakan kerajaan kerana tidak belajar daripada amalan terdahulu dengan menggunakan kawalan harga dalam usaha menguruskan bekalan barangan asas di tengah-tengah kenaikan harga susulan kekurangan beras putih untuk pasaran tempatan. Ini dia kata. Jadi kalau kita lihat balik, kerajaan tidak belajar. Dan saya pun tak pernah jumpa lagi beras tak cukup. Selalunya gula, minyak dan sebagainya. Kali ini beras. Ini adalah satu fenomena yang luar biasa. Jadi mohon kerajaan melalui Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan mengambil tindakan yang sewajarnya. Seperti yang seterusnya, ini berkaitannya dengan memanfaatkan sukan dalam membina masyarakat aktif. Ini saya tak boleh elak sebab saya orang sukan. Tak boleh elak, mesti sebut. Pertama berkaitannya dengan NFDP, National Football Development Program. Jadi Tuan YDP, dahulu saya pernah bangkitkan isu NFDP. Berhubung program NFDP makin malap, tapi jawapan KBS, pandangan Kangar kurang tepat. Jadi kurang tepat. Saya cakap ni, sebenarnya saya dapatkan maklumat daripada pusat-pusat latihan daripada NFDP. Tapi jawapan oleh KBS, pandangan Kangar kurang tepat. Semalam saya hubungi lagi sekali pusat-pusat latihan. Untuk tahun 2023, bola pun tak dapat lagi. Yang dapat hanyalah 100 helai baju latihan untuk pusat-pusat latihan. Jadi saya nampak masalah di KBI ini adalah dari segi peruntukan. Cuma saya berharap kepada Kementerian Kewangan supaya dapat menyalurkan lebih banyak wang untuk KBS kerana sukan ini memerlukan banyak wang. Seterusnya, berhubung dengan sukan juga,
saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Bukan sekadar kritik, tapi terima kasih pun ada. Kerana KBS telah meluluskan peruntukan untuk motocross di kawasan Batu Pahat Perlis, bukan Batu Pahat Johor. Batu Pahat Perlis, di Kangang. Jadi mungkin insya-Allah pada hujung tahun ini baik pulih akan diadakan di kawasan Batu Pahat. Dan insya-Allah pada 2024 sempena tahun melawat Perlis, kita akan adakan kejohanan motocross bertaraf antarabangsa. Dan juga insya-Allah juga kita akan adakan kejohanan perahu panjang. Jadi diharapkan KBS, Motek dan juga agensi-agensi lain dapat membantu Perlis dalam merealisasikan program ini. Dan yang terakhir, peruntukan ahli parlimen. Ini saya cakap pula. Lagi sekali, buah las. Malaysia ni hak rakyat. Ahli parlimen kerajaan dan ahli parlimen pembangkang ataupun oposisi adalah sebahagian daripada kerajaan dalam sebuah negara demokrasi berparlimen. Tunggu sekejap. YDP. Jadi kerajaan yang dipilih adalah pemegang amanah kepada segala hasil negara. Rakyat Malaysia tidak kira menyokong sebelah kerajaan atau oposisi membayar cukai. Bayar cukai kepada kerajaan Malaysia. Jadi apabila kerajaan tidak memberi peruntukan, bermakna kerajaan tidak amanah. Mana tata kelolanya? Jadi sebab itulah saya kesian dengan kerajaan, sebab Madani sudah menjadi Madanon. Kalau tidak, kalau Madani cukup cantik, memang cantik saya tengok perkataan Madani, dah ditukar jadi Madanon. Kerana kerajaan ini tidak meletakkan keadilan sebagai kewajipannya. Jadi inilah kerajaan yang seolah macam zalim lah, dan seolah-olah macam sebuah kerajaan feudal. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput Mas Gading. Kurami dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih Tuan Yang Dipertua atas peluang untuk turut serta berucap dalam perbahasan kajian seperpenggal Rancangan Malaysia ke-12. Oleh kerana masa sangat terhad, izinkan saya terus ke isu-isu yang perlu mendapat perhatian daripada pihak kerajaan. Saya bersetuju dengan pendapat bahawa negara kita harus mengubah hala tuju dengan mengambil langkah serta pendekatan baharu yang drastik, yang lebih efektif, yang dinamik dan inklusif serta mampan agar pertumbuhan pembangunan negara mampu meletakkan kita pada kedudukan yang strategik sebagai peneraju ekonomi Asia. Walaupun negara telah mencatatkan pertumbuhan purata KDNK sebanyak 5.9% setahun seperti yang dilaporkan dalam tempoh 2 tahun pertama RMK 12 pada tahun 2021 dan 2022, adakah kita patut berasa selesa dengan kedudukan dan pencapaian negara setakat ini? Saya percaya dengan pelbagai sumber yang kita ada, kita mampu mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi. Tidak dinafikan, serangan wabak COVID telah merencapkan pertumbuhan pembangunan negara dan dunia secara amnya. Namun begitu, saya agak kesal kerana faktor ketidakstabilan politik negara pada tahun yang sama turut menjadi penyumbang besar kepada kebantutan perkembangan negara. Faktor ini pada pendapat saya sepatutnya dapat kita elakkan. Tuan Yang Dipertua, prinsip ekonomi madani yang diketengahkan kali ini memberikan fokus kepada hala tuju untuk negara menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi dengan melonjakkan pertumbuhan ekonomi negara. Saya bersetuju dengan keutamaan diberikan industri high growth, high value yang turut merangkumi industri pertanian dan industri asas tani. Tetapi apa yang merisaukan adalah apabila Jabatan Perangkaan melaporkan bahawa keupayaan negara untuk menyediakan bekalan makanan domestik semakin merundum dan keterbergantungan kita kepada import makanan semakin meningkat saban tahun. Saban tahun juga, pelbagai bentuk bantuan, program serta usaha kerajaan diwujudkan bagi membantu dan memperkukuhkan sektor pertanian negara kita. Namun kita masih lagi tidak dapat menampung keperluan sumber makanan rakyat kita. Saya menyambut baik saranan-saranan ekonomi madani yang memberi penekanan kepada masyarakat luar bandar dan turut dinyatakan secara jelas program pembangunan ekonomi orang asli. Jadi syabas. Tetapi ingin saya sarankan agar diwujudkan juga saranan yang khusus bagi orang asal di Sarawak dan Sabah. Walau bagaimanapun, atas dasar inklusif dan keterjaminan bekalan sumber makanan, petani-petani berskala kecil yang rata-ratanya berada di kawasan luar bandar juga perlu diberikan perhatian yang sewajarnya. Tuan Yang Dipertua,
Selain daripada memperkasakan insentif cukai dan subsidi, memperkenalkan teknologi inovatif serta canggih dalam usaha untuk menjamin pengeluaran hasil pertanian yang berkualiti dan berdaya saing, saya pernah memberikan 5 saranan pada sidang parlimen yang lepas untuk membantu petani-petani kecil kita. Dan secara ringkasnya, saranan saya adalah: pertama, memberi penekanan kepada tanaman komoditi yang dianggap tidak ekonomik. Kedua, meningkatkan usaha untuk meneroka dan mempelbagaikan jenis tanaman cash crop dengan izin. Ketiga, menggalakkan pertanian kaedah pertanian campur. Keempat, melebarkan program-program pertanian dan insentif-insentif pertanian kepada setiap lapisan masyarakat. Dan yang kelima, mengambil ikhtiar yang mampan dan bersepadu di dalam usaha-usaha untuk dengan izin revive and rejuvenate kawasan pertanian yang terbengkalai, kawasan pelombongan yang telah ditinggalkan dan kawasan pertanian yang lama dan tidak subur lagi. Menurut perkiraan saya, the domino effect dengan izin, kita akan dapat meningkatkan pendapatan petani-petani kecil, membuka lebih banyak peluang pekerjaan di kawasan luar bandar dan sekaligus mengelakkan penghijrahan belia-belia ke bandar. Ya, Tuan Yang di-Pertua, saya ingin juga menyentuh tentang isu pendidikan yang sentiasa menjadi keutamaan saya sepanjang saya berkhidmat menjadi wakil rakyat. Dan pada tahun ini, Kementerian Pendidikan menerima peruntukan tertinggi dan saya sedia maklum bahawa pihak Kementerian Pendidikan memberi fokus kepada penyelenggaraan dan baik pulih sekolah-sekolah daif bagi tahun ini. Satu lagi isu yang saya ingin mohon penjelasan daripada pihak kementerian adalah tentang peruntukan bagi aktiviti-aktiviti co-kurikulum dan sukan. Saya juga difahamkan bahawa peruntukan bagi program sukan bagi sekolah-sekolah yang diberikan mengikut jumlah enrolment dengan izin, masalahnya ialah jumlah enrolment ini bagi sekolah di luar bandar dan di bandar jauh bezanya. Malahan saya percaya kos yang lebih tinggi terpaksa ditanggung oleh pihak sekolah di luar bandar berbanding sekolah di bandar. Program co-kurikulum seperti sukan sangat penting dan wajar diwajibkan seperti yang berlaku pada hari ini. Tetapi apa yang membingungkan para guru di luar sana adalah kekangan kewangan bagi menganjurkan program yang diwajibkan oleh kementerian ini. Apa yang lebih mengecewakan adalah apabila ada pelajar yang berpotensi dan berpeluang mewakili sekolah ataupun bahagian ataupun negeri akhirnya terpaksa menarik diri kerana masalah kewangan. Saya juga berpendapat bahawa jumlah peruntukan bagi program-program sukan sudah tidak lagi senada dengan kos sara hidup yang sudah meningkat. Jadi saya ingin tahu, bilakah kali terakhir pihak Kementerian Pendidikan menyemak semula kadar peruntukan bagi program-program sukan sekolah. Ya, Tuan Yang-di-Pertua, seterusnya isu pembangunan luar bandar yang tetapi di kesempatan ini saya ingin membangkitkan masalah yang berlaku di Mas Gading. Saya merasakan pembentangan kajian seperpenggal RMK 12 ini kurang menyentuh tentang hal projek-projek pembangunan infrastruktur yang tertangguh atau tergendala seperti projek sakit maupun projek belum mula. Selaras dengan penegasan ke-12 kajian seperpenggal RMK 12 mempertingkatkan kecekapan pelaksanaan dan pemantauan, saya dengan ini ingin menyatakan dengan jelas dan sejelas-jelasnya tentang 2 projek yang saya kira sangat relevan dengan penegasan yang dimaksudkan. Mohon kementerian yang bertanggungjawab dapat menerapkan penegasan ini kepada 2 projek di Mas Gading yang saya anggap sangat relevan, iaitu projek pembinaan jambatan Selampit dengan jumlah peruntukan 27.9 juta yang diluluskan pada 2019. Dan terbaru dalam sidang bulan Mac yang lalu, jawapan daripada pihak kementerian yang saya dapat dinyatakan kos tambahan sebanyak 14.1 juta diperlukan untuk projek ini disebabkan perubahan jajaran dan lokasi serta peningkatan kos bahan binaan. Projek kedua adalah projek Jalan Kendai Selampit sepanjang 12 km, RM 22 juta diluluskan. Tetapi kedua-duanya belum dimulakan lagi sampai hari ini. Maka mohon tindakan yang sewajar-wajarnya kepada pihak ataupun daripada pihak yang bertanggungjawab. Seterusnya ini isu yang agak khusus iaitu mengenai peruntukan yang melibatkan isu tanah NCR, Native Customary Right bagi negeri Sarawak. Disebabkan tidak ada geran tanah, maka timbul isu atau masalah lain yang perlu saya ketengahkan di sini. Pertama, peruntukan untuk menyukat tanah NCR yang telah dihentikan pada tahun 2018. Saya ingin mewakili suara-suara rakyat Sarawak ingin memohon agar peruntukan bagi menyukat tanah NCR ini dihidupkan semula agar ramai rakyat Sarawak dapat mendapat hak sebagai pemilik geran tanah yang sah dan diiktiraf. Kedua, akibat tanah yang masih berstatus NCR atau tidak bergeran ini, banyak manfaat seperti peruntukan atau projek yang tidak dapat disalurkan kepada rakyat Sarawak. Contoh pertama, permohonan insentif-insentif pertanian yang mewajibkan orang kampung mempunyai geran tanah. Ramai pemohon yang rata-rata penduduk di luar bandar tidak dapat menikmati insentif-insentif program pertanian yang diberikan oleh kerajaan kerana isu geran tanah ini.
Contoh kedua, skim rumah mesra rakyat. Skim yang diberikan oleh kerajaan untuk membantu merealisasikan impian rakyat-rakyat yang tidak berkemampuan untuk memiliki rumah kediaman mereka sendiri. Malangnya impian itu hanya boleh dibina di atas tanah yang bergeran. Makanya sasaran kerajaan untuk kumpulan masyarakat yang berada di kawasan luar bandar di Sarawak seperti Mas Gading sudah pasti tidak dapat dicapai, atau dalam arti kata lain gagal. Tanah NCR yang sudah disukat perlu mendapat kelulusan daripada pihak Land and Survey, dan proses ini memakan masa yang agak lama. Saya difahamkan ini adalah disebabkan kekurangan tenaga kerja dan kekangan kewangan. Ada juga pemohon yang mengadu terpaksa menunggu sehingga hari ini, selepas 25 tahun disukat, sampai hari ini masih menunggu. Jadi contoh ketiga pula, dan ini adalah contoh terbaru dan terkini, melibatkan peruntukan bagi rumah ibadat bukan Islam. Kebanyakan rumah ibadat di kampung-kampung juga tidak mempunyai grant. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Kerajaan Tempatan kerana telah memberikan sedikit kelonggaran kepada permohonan dari negeri Sarawak, kerana salah satu syarat untuk mendapatkan peruntukan ini juga adalah grant tanah. Maka dengan rasa rendah diri tetapi harapan yang sangat tinggi, saya minta-mintalah ada sinar cahaya di sebalik kelonggaran itu. Saya ingin menyuruh pihak KPKT agar tidak mensia-siakan kelonggaran itu, kerana semua permohonan itu adalah atas dasar keperluan. Jadi itu jaminan saya. Dengan itu, atas dasar yang melandaskan tunggak kedua matlamat ekonomi madani, iaitu membangun masyarakat sejahtera dan demi meningkatkan kecekapan pengurusan pengeluaran makanan melalui pengoptimalan penggunaan tanah pertanian, saya ingin sekali lagi memohon agar kerajaan mempertimbangkan rayuan kami rakyat Sarawak ini untuk mempertimbangkan rakyat Malaysia ini agar peruntukan untuk menyukat tanah SR dikembalikan, dan kalau boleh disegerakan, dan jumlahnya mungkin perlu ditambah. Dengan ini, yang Tuan Yang Ketua dan Dewan Sidang yang dimuliakan, untuk menutup tirai perbahasan saya kali ini, besar harapan saya kajian separuh penggal RMK 12 ini benar-benar bersikap inklusif dan memberikan manfaat kepada setiap lapisan masyarakat tanpa mengira usia, jantina, bangsa, agama, keupayaan, kedudukan, tanpa mengira fahaman politik, dan termasuk juga penduduk yang masih belum mendapatkan kewarganegaraan mereka. Dengan ini, Mas Gading menyokong usul ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Wangsa Maju. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua kerana memberi ruang untuk saya membahas kajian separuh penggal RMK ke-12 ini. Buah mangga, buah pulasan, beli buah di tengah pekan. Kerja tak buat, beri alasan, kerengga pula dipersalahkan. Tan Sri Yang di-Pertua, saya teruskan perbahasan saya dengan mengingatkan kita semua sedang membahaskan KSP RMK ke-12. Jika kita teliti kandungan RMK ke-12, terdapat di bawah pemacu perubahan 6 telah juga menyasarkan insiden kemiskinan tegar sifar. Di dalam sesi perbahasan semalam, YB Pago sendiri mengakui terlibat dalam penyediaan RMK ke-12. Tetapi yang peliknya, apabila Yang Amat Berhormat Tambun berulang kali menyatakan komitmen untuk mensifarkan kemiskinan tegar, begitu ramai daripada pihak di sebelah sana yang memperlekehkan sasaran ini. Termasuklah mereka yang pernah terlibat secara langsung dalam penyediaan RMK ke-12 ini. Berkali-kali kita dengar mereka cuba meyakinkan ahli-ahli dewan dan juga rakyat di luar sana bahawa sifar miskin tegar ini adalah sesuatu yang tidak realistik dan mustahil. Alangkah lebih baik dan lebih bertanggungjawab untuk kita semua gunakan akal dan tenaga yang ada untuk sama-sama mencapai misi sifar miskin tegar ini. Cukuplah mempolitikkan isu ini. Tan Sri Yang di-Pertua, dalam ucapan Yang Amat Berhormat Tambun, pencapaian RMK 12 sehingga akhir 2022, sejumlah 108,373 unit rumah mampu milik telah dibina. Manakala sasaran untuk membekalkan 500,000 rumah mampu milik menjelang 2025 tetap diteruskan.
Ini berarti terdapat sejumlah 391,627 unit rumah perlu disediakan menjelang 2025. Kita semua maklum pelaksanaan sesebuah projek pembangunan itu mengambil masa yang lama. Jika pada hari ini kita kena pasti tanah untuk dibangunkan pun, pastinya unit-unit rumah itu yang disasarkan tidak sempat disiapkan. Apatah lagi kalau tanah pun belum dikenal pasti. Oleh itu, saya ingin penjelasan daripada kerajaan, apakah strategi yang akan diambil untuk mencapai sasaran tersebut? Apakah asas yang digunakan untuk mencapai jumlah yang disasarkan? Tan Sri Yang di-Pertua, penting untuk saya sentuh mengenai sistem pengangkutan awam di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. RMK ke-12, purata pertumbuhan jumlah penumpang pengangkutan awam di Greater Kuala Lumpur dan Lembah Kelang disasarkan kepada 5%. Dalam laporan KSP RMK ke-12, kita sebenarnya telah melebihi sasaran tersebut dengan 6.9%. Dengan peningkatan ini, kecakapan sistem pengangkutan awam amat perlu dipertingkatkan. Ridership dengan izin pengangkutan awam di Kuala Lumpur kini adalah 24%. Dan pihak DBKL juga menyasarkan nilai ini meningkat kepada 50 ke 60% menjelang 2040. Bas Rapid Transit BRT akan turut diperkenalkan untuk menangani isu first mile dan last mile dengan izin. Ini adalah keutamaan yang tepat kerana tanpa MRT 3 pun warga kota yang menggunakan pengangkutan awam sering menyatakan keluhan khususnya berkaitan masa perjalanan yang lebih panjang serta kos belanja yang lebih tinggi bagi first dan last mile ini. Selain melengkapkan serta memberi lebihan pilihan kepada pengguna, di samping meningkatkan ridership pengangkutan awam ini, saya berpendapat projek MRT 3 perlu diteruskan secara teknikal dan konektiviti dia. Dengan izin, MRT 3 yang berkonsepkan inner circle line yang dicadangkan adalah amat baik selari dengan anjakan besar dalam rangka kerja KSP RMK ke-12 iaitu mengukuhkan jaringan pengangkutan awam. Oleh itu, kami pohon penjelasan apakah status projek MRT 3 ini. Jika projek ini tidak diteruskan, pohon dikongsikan kepada rakyat justifikasi kepada keputusan tersebut. Tan Sri Yang di-Pertua, keprihatinan kerajaan dalam memastikan kecekapan pengurusan air di semua peringkat kitaran air harus dipuji. Ini termasuk menguruskan sumber air mentah dan memastikan bekalan air terawat yang cukup dan terjamin. Berbilion ringgit telah dibelanjakan untuk melaksanakan projek membina loji rawatan air. Dengan keupayaan loji rawatan air, kita ada lebihan bekalan air bersih terawat yang boleh disalurkan kepada pengguna. Malangnya, sejumlah besar adalah air tidak berhasil, NRW. Dengan purata 34.4% di Semenanjung Malaysia pada tahun 2022 berbanding dengan 33.4% bagi tahun 2021. Protesan ini semakin bertambah. Menurut laporan SPAN pada tahun 2022, Perlis mencatatkan NRW yang amat tinggi iaitu 61.5%. Kedah, Kelantan, Sabah turut mencatatkan NRW melebihi 50%. Jumlah kos pembangunan rawatan air mentah memerlukan kos pembangunan capex yang amat tinggi. Kita tidak boleh terus membina loji rawatan air yang baru, tetapi dalam masa yang sama membiarkan pembaziran terus berlaku dengan nilai NRW yang tinggi. Selain kos membina rawatan air, kos merawat air mentah dan menyediakan bekalan air terawat juga dibazirkan begitu saja. Satu pendekatan berstrategi perlu diambil segera. Saya mencadangkan kerajaan memberi penekanan terhadap isu ini. Kaedah serta teknologi yang ada seperti pengesan pintar boleh digunakan untuk mengurangkan NRW serta mengelakkan pembaziran seperti yang diamalkan oleh negara-negara maju. Tan Sri Yang di-Pertua, satu perkara yang terakhir,
saya harus puji kerajaan atas inisiatif menubuhkan Pusat Bencana Geologi Negara. Ini menunjukkan kerajaan perpaduan serius dan peduli terhadap nyawa dan keselamatan rakyat. Dalam bab bencana, saya secara konsisten memberi sokongan padu dalam sebarang usaha berkaitan pengurusan pencegahan dan persediaan menghadapi bencana. Kita harus belajar dan bertindak daripada tragedi bencana yang telah berlaku. Dan erti kata lain, aspek pengurusan bencana itu penting, tetapi aspek pencegahan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana itu jauh lebih penting. Saya yakin kos pencegahan dan persiapan jauh lebih murah berbanding kos pengurusan pasca banjir ataupun pasca bencana. Saya pun mencadang agar data-data berkaitan bencana daripada pelbagai sumber dipusatkan di bawah DOSM dan diberi akses terbuka. Ini pasti dapat membantu penyelarasan maklumat yang boleh digunakan secara meluas oleh pelbagai pihak untuk sebarang bentuk usaha pencegahan dan persiapan menghadapi bencana. Saya akhiri dengan serangkap pantun dari Perlis hingga ke Sabah. Rakyat sekalian menaruh harapan. Kerajaan kerengga berlalu sudah, kini madani agenda kehadapan. Dengan itu, Yang di-Pertua, saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Tanjung Karang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Tanjung Karang sebagai pembahas terakhir merakamkan ucapan terima kasih kepada Tan Sri Yang di-Pertua dan semua ahli-ahli sidang yang masih istiqamah di dalam Dewan Yang Mulia ini. Tuan Yang di-Pertua, kita semua sedia maklum bahawa perkhidmatan kesihatan adalah basic necessity dengan izin, yang mana ianya adalah perlu dan wajib disediakan oleh pihak kerajaan yang memerintah. Di dalam rancangan Malaysia ke-12 ini, kita lihat tidak banyak perincian mengenai perkhidmatan kesihatan itu sendiri. Cuma ada disebut beberapa strategi dan PMX sendiri telah merujuk kepada kertas putih kesihatan. Tuan Yang di-Pertua, kita banyak mendengar dan menerima pelbagai aduan daripada orang ramai mengenai fasiliti hospital maupun klinik-klinik kesihatan yang serba kekurangan dan berada di dalam keadaan yang begitu daif. Malah peralatan kesihatan yang digunakan juga sudah terlalu usang dan obsolet. Hampir setiap seorang daripada ahli parlimen di dalam Dewan ini telah menyuarakan pandangan mereka tentang betapa teruknya perkhidmatan kesihatan yang dirasai oleh rakyat Malaysia pada waktu ini. Di mana begitu banyak sekali aduan mengenai para pesakit di bahagian kecemasan terpaksa menunggu terlalu lama untuk mendapatkan rawatan, malah untuk berjumpa dengan nurse, medical attendants ataupun doktor. Tuan Yang di-Pertua, agenda kertas putih kesihatan yang telah dibentangkan dahulu, saya rasa tidak mampu untuk menyelesaikan masalah pokok yang dihadapi oleh Kementerian Kesihatan Malaysia itu sendiri. Ini kerana dasar pergantungan sepenuhnya kepada peruntukan atau bajet daripada MOF adalah menyebabkan negara mungkin tidak akan mampu untuk menuju ke arah memperkasakan perkhidmatan kesihatan yang mampan dan lestari. Rancangan Malaysia ke-12 menerapkan 17 anjakan besar dan 71 strategi. Di sini Tanjung Karang hanya akan menyentuh soal anjakan besar yang berkaitan dengan pengukuhan perkhidmatan kesihatan berserta dengan 4 strategi yang telah dinyatakan itu. Inisiatif yang terdapat di dalam kertas putih bersama anjakan besar pengukuhan perkhidmatan kesihatan dengan 4 strategi ini adalah satu naratif yang baik sebenarnya untuk meningkatkan keupayaan KKM dalam memberikan perkhidmatan kesihatan yang mampan kepada rakyat. Tetapi strategi ini saja sebenarnya tidak mampu untuk menyelesaikan masalah pokok KKM itu, iaitu
kekangan peruntukan dana. Konsep pendanaan 100% daripada peruntukan MOF saja untuk menanggung segala kos rawatan perubatan rakyat dengan bayaran serendah RM RM1 ataupun mendapat rawatan doktor pakar setakat RM RM5 adalah jauh dari mencukupi. Konsep pendanaan atau kebergantungan 100% kepada MOF yang berpandukan kepada 4 ke 5% KDNK ini adalah sebenarnya tidak sustainable untuk kita amalkan. Berikutan kos perubatan sentiasa meningkat dari masa ke semasa sesuai dengan perkembangan teknologi ilmu perubatan itu sendiri. Maka dengan ini, satu inisiatif berani perlu diwujudkan bagi mengimbangi isu kemampuan dan kebolehan Kementerian Kesihatan memenuhi keperluan fasiliti rawatan hospital serta ubatan semasa. Satu model atau formula baru perlu dipertimbangkan untuk diwujudkan dengan segera. Ini adalah sebagai salah satu langkah untuk menjadi KKM bukan lagi satu bebanan kepada negara ataupun liability, tetapi mampu mengukuhkan KKM itu sendiri dari sudut ekonomi dalam penyediaan perkhidmatan kesihatan yang mampan. Oleh yang demikian, Tuan Yang Di-Pertua, sudah sampai masanya satu plan National Health Insurance sebagai satu langkah atau usaha bagi merealisasikan hasrat kerajaan untuk menjadikan negara ini mampu membangunkan masyarakat yang sejahtera, khususnya bagi mengukuh perkhidmatan kesihatan. Di antara negara-negara besar yang boleh diambil contoh adalah seperti Indonesia dan Turki. Kalau dulu sewaktu membahas kertas putih kesihatan, saya telah membawa contoh Indonesia. Tuan Yang Di-Pertua, kedua-dua mereka bermula dari kosong, dan hari ini saya ingin membawa contoh berkenaan dengan negara Turki. Turki pernah mengamalkan konsep plan kesihatan yang sama seperti yang negara kita amalkan sekarang. Setiap tahun MOF Turki akan memberikan peruntukan sebesar 5 ke 6% KDNK untuk membiayai semua keperluan MOH termasuk kos rawatan ubatan rakyatnya. Menyedari keterbatasan dana sentiasa menghadkan dan menghalang perkembangan perkhidmatan kesihatan Turki untuk terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi itu sendiri, maka pada tahun 2003 Turki telah mula memperkenalkan Health Transformation Program dengan izin dengan menggunakan Social Health Insurance dan telah merubah dasar sistem perkhidmatan kesihatan Turki sepenuhnya dan mewajibkan 100% National Health Insurance kepada semua rakyatnya yang bekerja dengan caruman pada kadar 5% dibayar oleh pekerja, 7.5% dibiayai oleh pihak majikan. Dan selebihnya untuk golongan yang tidak berkemampuan subsidized oleh pihak kerajaan. Dengan konsep baru ini, maka MOH Turki telah berjaya menjana pendapatan tambahan dan mengurangkan komitmen MOF itu sendiri daripada 100% sebelumnya dan menurun perlahan-lahan sehingga pada tahun 2015 MOF hanya memberikan komitmen sebesar 29%. Melalui hasil penjanaan ini, mereka mampu menyediakan sistem perkhidmatan kesihatan Turki yang up to date, canggih dan boleh diakses secara online bagi hampir 90 juta penduduknya. Malah Turki, MOH berupaya menaik taraf fasiliti hospital, membina hospital baru dan membeli peralatan moden dan terkini dibiayai sendiri bagi memenuhi keperluan MOH itu sendiri. Dengan wujudnya polisi seperti ini, maka tiada lagi keterbatasan dan kebergantungan peruntukan 100% daripada MOF secara tidak langsung
peruntukan MOF sedia ada hanya dijadikan sebagai peruntukan tambahan sahaja buat MOH di negara Turki sekarang ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah suatu jenis sistem healthcare yang betul-betul sustainable yang kita mahukan untuk rakyat Malaysia, insya-Allah. Jadi akhirnya saya ambil kesempatan di sini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia pada 16 September 2023 dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan tamatnya ucapan yang bersemangat dari Tanjung Karang tadi, dengan gadget yang telah dipasang hampir 2 jam sebelum ini, maka selesailah urusan kita hari ini dan saya ingin maklumkan bahawa seramai 151 ahli telah berbahas atas usul kajian. Tan Sri Yang Dipertua, maaf Tan Sri Yang Dipertua, saya nak minta sedikit masa je nak bangkitkan satu isu. Boleh? Satu je. Saya nak minta bukanlah nak minta, nak jemput semua orang pada 16 September ni datang ke Taman Tasik Cempaka di Bangi 2 hingga 6 petang. Kami ada festival laksa dan sate dari seluruh negara. Jadi datanglah ramai-ramai. Terima kasih. Okay. Cakap lewat sangat. Baik, seramai 151 orang ahli telah berbahas untuk kajian Suara Pengarah Rancangan Malaysia ke-12. Pada hari Isnin dan Selasa minggu depan, Yang Berhormat Menteri-Menteri akan menjawab ke atas perbahasan usul itu. Saya juga ingin mengambil kesempatan kali ini untuk mengucapkan selamat Hari Malaysia yang akan disambut pada 16 September ini. Jadi kita semua akan berehat, insya-Allah minggu depan datang balik dengan penuh tenang untuk mendengar jawapan-jawapan dari menteri-menteri dan Yang Berhormat dibenarkan untuk bertanya dan minta celahan. Baik, Yang Berhormat. Tan Sri Yang Dipertua. Ya, ada lagi. 20 saat. Nak jemput juga. Penuhi ya. Tapi Masa baju kita ada buat sambutan Hari Malaysia di Taman Tasik Danau Kota. 16 belah malam kita ada beberapa program belah petang, tapi belah malam tu ada konsert yang akan dihadiri bersama, di antaranya adalah Faizal Ada santai? Faizal Tahir. Di Taman Tasik Danau Kota 16 bulan malam. Terima kasih. Kuala Krau dijemput hadir. Ulangan tak buat, ulangan. Tak ulangan tak buat. Kita buat kasidah. Kawasan masing-masing. Mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan hingga jam 10 pagi hari Isnin 18 September 2023. Terima kasih.